Assalamualaikum, saya Iskandar dari tanamsri.com. Hari ini saya nak bercerita lagi tentang kandungan e-book menanam secara organik di rumah. Oleh sebab kita nak bercerita tentang organik, jadi hari ini saya akan bercerita tentang kitar organik. Jadi kitar organik ni biasanya kawan-kawan dah belajar ya sedikit ketika di sekolah dahulu. Bab 3 dalam e-book Menanam Secara Organik di Rumah, kita bercerita tentang kitar organik. Bila kita sebut je tentang kitar organik, ia sebenarnya ada kaitan dengan kitar karbon. Okay, kenapa kita sebut kitar organik? Sebab kita nak menanam secara organik. Ya? Kita nak menanam secara organik, sebab tu kita cerita tentang kitar organik. Dan kalau dalam kimia, bila sebut je organik, ia adalah kaitan dengan sebatian karbon. Kenapa kita nak belajar tentang kitar organik? Ataupun kenapa dalam e-book ni saya cerita sedikit, tak mendalam ya, sedikit je tentang kitar organik. Okay, sebab dia, kita nak berkebun secara organik. Jadi kalau kita nak berkebun secara organik, eloklah kita bincang dulu tentang kitar organik supaya kita faham apa maksud dia organik dan apa proses yang berkaitan dengan perkataan organik tadi. Sebab biasanya kalau orang berkebun, bila dia guna je baja organik, dia guna racun organik, dia dah bagi tahu ataupun dia dah merasakan dia telah menjalankan aktiviti berkebun secara organik. Sebenarnya berkebun secara organik ni dia bukan setakat guna baja organik dan sembur racun organik aja. Okay. Dia sebenarnya adalah lebih luas, okay, dan lebih bersistem ya, dia lebih bersistem. Dia bukan setakat guna baja, sembur racun. Tak ada. Sistem yang kita buat, okay, dia ada kaitan dengan tumbuhan itu sendiri, dengan tanah, dengan hidupan di dalam tanah, serta ada juga kaitan dengan atmosfera, okay, dalam udara. Jadi ia adalah lebih kompleks. Okay, ia adalah lebih kompleks. Sebab itulah saya bercerita tentang kitar organik. Tapi kompleks tu bukan maknanya kita orang biasa ni tak boleh apa? Tak boleh kuasai. Tak. Okay. Dia mudah. Okay. Tapi dia adalah satu sistem. Okay. Jadi apa kaitan dengan atmosfera? Okay. Tumbuhan, dia nak buat makanan, dia akan serap karbon dioksida daripada atmosfera ataupun daripada udara. Okay. Udara kita banyak nitrogen. Banyak nitrogen. Tumbuhan juga perlukan nitrogen sebab dia nak buat protein, dia nak buat enzim, macam-macam yang dia nak bina menggunakan nitrogen. Tapi tumbuhan dia tak boleh serap nitrogen daripada udara. Jadi nitrogen tu perlu diikat dulu. Jadi yang nak ikat nitrogen ni apa dia? Okay, bakteria. Okay. Jadi maknanya selain daripada atmosfera, tumbuhan juga perlukan bakteria. Okey. Okey, kemudian bila dihasilkan makanan, okey, melalui fotosintesis. Okey. Tumbuhan serap karbon dioksida, tumbuhan serap air daripada tanah, okay, menggunakan cahaya matahari di dalam klorofil, ia bina makanan, okay, ataupun dia bina gula. Jadi gula ni dalam tumbuhan dihantar ke sel-sel dalam tumbuhan untuk proses respirasi, iaitu proses pernafasan. Sebab sel dia nak hidup, dia perlukan tenaga. Bila perlukan tenaga, dia perlukan gula. Untuk buat makanan, tumbuhan perlukan karbon dioksida, tumbuhan perlukan air, okay, dan tenaga daripada cahaya matahari.
So dekat mana yang perlu nutrien ni? Okay, sebenarnya nutrien ni tumbuhan perlukan untuk bina sel-sel dia, untuk pertumbuhan. Yang fotosintesis ni setakat buat makanan saja. Jadi dia juga perlukan bahan-bahan yang lain. Okay, jadi selain daripada itu, tumbuhan juga perlukan fosforus, kalium, sulfur, magnesium, kalsium serta bahan-bahan jejak yang lain yang ada dalam tanah, mineral ya. Jadi bila kita sebut kitar, maknanya dia bukan setakat itu saja. Sekarang tumbuhan ambil sumber daripada udara, dia ambil sumber daripada tanah. Kemudian bila tumbuhan itu mati, ia akan kembali ke tanah. Sebahagian terurai masuk semula ke dalam udara, sebahagian lagi masuk ke dalam tanah. Jadi proses ni adalah berterusan. Jadi bila kita buat gardening nanti, kita berkebun, kita kena ambil kira proses yang berterusan ni. Supaya tanaman kita sentiasa subur dan dia sentiasa dapat nutrien yang mencukupi. Jadi satu daripada benda yang kita nak bincangkan ialah kitar nutrien. Kitar nutrien. Jadi nutrien ni banyaklah, banyak elemen yang ada yang digunakan, elemen jejak yang ada banyak. Tapi dalam e-book ni saya fokus kepada 3 je, iaitu air, karbon dan nitrogen. Jadi muka surat 40 saya bercerita tentang kitar air. Jadi kitar air ni maknanya air daripada awan dalam atmosfera, hujan jatuh melalui hujan masuk ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tanaman. Ada pula yang pada permukaan tanah tu sejat, masuk semula ke dalam atmosfera. Ada yang masuk ke dalam air, dia larutkan nutrien, dan nutrien tu tumbuhan dapat serap air baja. Kemudian ada pula yang mengalir masuk ke dalam sungai dan masuk ke dalam laut. Kemudian sejat lagi naik ke atas, dia akan berputar lah. Dia akan berputar ataupun membentuk kitar. Okay. Jadi ini ada rajah untuk kitar air. Kitar karbon pula. Kenapa kita sebut yang memula sekali karbon? Sebab organik ni, dalam kimia, bila kita kata bahan tu bahan organik, maknanya bahan tu adalah sebatian karbon. Jadi pergerakan karbon ni amat penting. Kalau dalam tumbuhan, karbon dioksida tu ada karbon, diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, dia bina gula. Gula tu pun adalah sebatian karbon. Jadi gula tu dihantar ke sel, dipecahkan untuk dapatkan makanan melalui proses pernafasan. Kemudian karbon juga masuk ke dalam tanah, dimakan oleh hidupan di dalam tanah. Kemudian dalam proses tu akan hasilkan baja, dan baja akan diserap oleh tumbuhan. Jadi proses karbon ni dia pun ada kitar, dia pun ada kitar. Jadi dalam e-book ni saya bincangkan dengan ringkas saja, kitar karbon. Kemudian nitrogen pula. Nitrogen ni kira banyak juga. Sebab kalau baja, kalau kita perhatikan NPK, N tu ialah nitrogen. Jadi benda hidup memang selain daripada karbon, ia juga perlukan nitrogen. Contohnya sel-sel badan, otot kita ataupun makanan pun sama. Bila kita sebut tentang nitrogen ni, dia ada kaitan dengan macam contoh protein. Protein tu dia buat daripada amino acid. Amino acid tu adalah bahan yang mengandungi nitrogen. Baka kita, DNA, nucleic acid pun ada nitrogen. Jadi kitar nitrogen ni maknanya proses mengalih nitrogen daripada satu bentuk kimia ke dalam bentuk kimia yang lain.
Jadi proses berlaku secara fizikal ataupun secara biologikal. Itu dalam badan ataupun dalam tumbuhan ataupun dalam bakteria. Okay. Jadi contoh macam dalam udara. Dalam udara, dalam udara banyak nitrogen. Banyak nitrogen. Bahan komponen utama dalam nitrogen ialah gas nitrogen. Dalam udara maksud saya adalah nitrogen. Jadi tapi nitrogen dalam udara ni tak boleh diserap oleh tanaman. Ia perlu diubah dulu. Okay. Jadi yang tolong ubah tu, yang tolong ikat nitrogen tu ialah bakteria yang ada dalam tanah. Kilat petir tu pun sebenarnya ada manfaat kepada kita. Sebab bila berlaku petir, dia panah ke dalam atmosfera, kena pada nitrogen, nitrogen tu akan bentuk sebatian nitrogen. Larut dalam air hujan, jatuh ke tanah sebagai air baja. Dan bahan tadi, bila kena panah tadi, yang petir tadi, dia akan hasilkan amonium dan nitrat. Amonium ni, tumbuhan tak boleh serap lagi. Sebab dia toksik pada tumbuhan. Jadi apa yang perlu dibuat, ia akan diproses dulu oleh bakteria ke dalam bentuk yang lebih ringkas yang boleh diserap oleh tanaman. Jadi proses ni akan berterusan jadi satu kitar. Jadi kalau dalam ekosistem, dalam sistem di bumi ni pun, nitrogen tu disimpan dalam tumbuhan, dalam haiwan. Bila dia mati, dia akan melalui proses perebutan dan akan diuraikan oleh bakteria ataupun hidupan mikroorganisma termasuk kulat dan semuanya tu. Dan nitrogen ni akan jadi bentuk yang lebih ringkas dan akan diserap semula oleh tumbuhan. Dan tumbuhan akan jadi subur. Digunakan nitrogen tu untuk buat klorofil, untuk buat protein. Dan dia akan tumbuhan tu akan jadi subur. Macam contoh bila kita tabur baja, baja organik. Baja organik kaya dengan nitrogen. Kita guna baja urea. Baja urea, amonium nitrat adalah sebatian nitrogen. Kalau baja generik, kita tengok label dia, NPK. N tu maksud dia adalah nitrogen lah. Jadi semua ni ada dalam kitar nutrien. Jadi saya juga akan sebut beberapa istilah yang mungkin akan mengelirukan. Yang kadang-kadang ada pembaca yang dia takut. Hubungi semula saya, dia kata dia tak pernah belajar biologi. Jadi perkataan macam ekosistem, community, semua ni akan yang membuatkan mereka runsing. Sebenarnya tak perlu runsing. Sebab dalam ni kita jelaskan, cuma saya jelaskan sikit saja untuk kita lebih faham. Maknanya ekosistem ni, sistem lah. Sistem ni maknanya suatu yang saling berkait. Ia kalau untuk orang kebun ni, ia adalah komuniti. Iaitu tumbuhan, haiwan, bakteria, tempat tu sendiri. Semua sekali tu. Sebab dia saling bergantungan. Bila dia saling bergantungan, kita sebut dia sebagai ekosistem. Kemudian benda-benda yang ada tu, tumbuhan ke, bakteria ke, haiwan, yang ada dalam lokasi tu, kita panggil community. Community. Atau kalau bahasa biasa, masyarakat lah. Tapi ini masyarakat dalam tanah ataupun masyarakat dekat kebun. Kitar nutrien, dia paling efisien apabila satu ekosistem dia ada pelbagai hidupan. Jadi ini dia kunci untuk aktiviti menanam secara organik. Pelbagai hidupan. Biasanya bila kita berkebun secara konvensional, mula-mula apa yang kita akan buat, kita akan letak racun. Kita akan bunuh fungus, kulat dia. Kita akan bunuh bakteria. Kita akan bunuh serangga yang ada di kebun kita. Kita tak mahu tu semua. Itu
bukanlah cara menanam secara organik. Okay? Sebab kita dah rosakkan ekosistem. Okay? Kita dah rosakkan ekosistem. Kita dah tak manfaatkan kepelbagaian komuniti hidupan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Jadi dalam aktiviti berkebun secara organik, kita manfaatkan kepelbagaian komuniti hidupan di dalam tanah ataupun di sekitar kebun kita untuk menghasilkan tanaman yang subur, yang mudah diselenggara. Itulah dia istilah berkebun secara organik. Bukan setakat guna baja organik, bukan setakat sembur racun organik. Kalau kita guna baja organik, tapi komuniti tak ada, tak ada bakteria, tak ada cacing tanah untuk makan baja organik tu dan uraikan, tanaman kita tak akan jadi subur. Dia akan jadi, kalau tahun 80-an dulu, kalau kita pergi ke pasar raya, bila kita tengok aja sayur yang tak subur, berlubang-lubang, itulah dia sayur organik. Sebab apa? Sebab mereka hanya gunakan baja organik dan sembur racun organik. Tapi mereka tidak menjalankan aktiviti berkebun secara organik yang sebenar. Kalau kita jalankan aktiviti berkebun secara organik yang sebenar, tanaman kita tak akan jadi kecil, tak akan jadi berlubang-lubang macam yang dijual di pasar raya tu. Ia akan jadi tanaman yang subur, lebih subur daripada tanaman yang gunakan baja kimia, dan dia mengandungi lebih nutrien di dalamnya, lebih khasiat, dan rasa dia adalah lebih enak. Okay. Jadi itulah dia lebih kurang cerita tentang gitar organik. Kalau untuk yang lebih detail, kawan-kawan boleh baca e-book Menanam Secara Organik di Rumah. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa ya, dapatkan e-book Menanam Secara Organik di Rumah. Cover macam ni ya. Okey. Terima kasih ya. Ingat ya, e-book Menanam Secara Organik di Rumah.